Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini Sanusi kantoi habis. Kali ini Sanusi koyak betul kali ini. Kali ini bila dah kena saman tak mengaku. Lepas tu cuba untuk nak selamatkan diri dengan mengatakan perkara-perkara yang lucu. Tapi apapun kita tengoklah ya. Kita tengok putusan di mahkamah nanti bagaimana. Satu perkara yang penting, semua orang dah tonton video, semua orang dah tengok video rakaman ucapan Sanusi. Jadi masing-masing lah buat penilaian ya, masing-masing buat penilaian. Tapi Sanusi berkata ucapan saya tak menyebabkan reputasi Amiruddin terjejas. Apa kena mengena ucapan dia dengan reputasi Amiruddin tak terjejas? Amiruddin menang sebab dia menang lah. Ada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor menafikan beliau menuduh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang secara langsung telah menyebabkan kerajaan Selangor kerugian 180 juta. Dia menafikan pula menuduh Menteri Besar Selangor. Waktu berkempen dulu bagaimana dia cakap ya? Saya pun dah lupa lah. Waktu kempen dulu macam mana dia cakap, saya pun dah lupa. Tapi sekarang bila dah kena saman di mahkamah, dia cakap dia nafikan, menuduh. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu, yang dinyatakan ialah projek sekitar Sungai Kelang yang berpotensi mencatat kerugian paling kurang 180 juta ringgit dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan Amiruddin. Itulah waktu bercakap fikir dulu. Muhammad Sanusi berkata beliau tidak pernah membuat tuduhan bahawa Amiruddin adalah seorang menteri besar yang tidak layak, tidak cekap, korup dan mengamalkan kronisme dan pilih kasih. Kenapa sampai macam begini pula sekarang? Kenapa dulu sampai Majlis Diraja Selangor telah membuat laporan polis kepada Muhammad Sanusi. Tapi sekarang dia kata beliau tidak pernah membuat tuduhan bahawa Amiruddin seorang menteri besar yang tidak layak. Cuba tengok balik kot. Jom tengok balik rakaman yang Sanusi telah dibuat laporan polis oleh Majlis Diraja Selangor. Ada tak dia cakap? Ada tak dia cakap? Kalau tak ada, kenapa Majlis Diraja Selangor buat laporan polis ya? Kenapa agaknya? Aduh, katanya beliau juga tidak pernah menuduh Amiruddin berpakat sulit dengan ahli perniagaan berbangsa Cina dan memperkayakan ahli-ahli perniagaan terbabit. Selaku ahli politik, katanya banyak sekali cemuhan dan penghinaan dibuat oleh rakyat, termasuk terhadap saya. Ucapan saya langsung tidak langsung menyebabkan reputasi plaintiff Amiruddin terjejas. Lebih daripada apa yang diungkapkan oleh rakyat sebelum ucapan saya, katanya. Aduh, itu fikiran Sanusi. Nanti fikiran mahkamah tak sama kot. Mungkin tak sama dengan fikiran Sanusi. Okey. Jadi dia kata banyak sekali cemuhan dan penghinaan dibuat rakyat, termasuklah terhadap saya, kata Sanusi. Satu saja. Kenapa rakyat nak cemuh kalau orang tu tak ada apa-apa masalah? Kenapa rakyat nak cemuh kalau orang tu tak ada apa-apa yang nak dicemuh? Rakyat hanya cemuh kalau ada benda yang layak untuk dicemuh. Kalau tak ada, saya tak fikir rakyat nak cemuh-cemuh. Rakyat pun tak nak dosa.
Okey, lepas tu katanya plaintiff masih menang pilihan raya negeri Selangor walaupun dengan majoriti kurang. Pengurangan majoriti diperolehi plaintiff sudah tentu disebabkan pelbagai faktor yang subjektif termasuk kepercayaan rakyat, kebanyakannya terhadap jenama kerajaan perpaduan, kata Sanusi. Apa pula kena mengenal pendik juga. Oh, mentang-mentang lah Amiruddin menang, jadi itu boleh menyebabkan segala-galanya diampuni ke? Segala-galanya dilupakan ke? Tak boleh lah. Adakah kemenangan Amiruddin terus boleh melupakan segala-galanya? Tak ada betul langsung terkait dengan apa yang dicakap oleh Sanusi. Pelik juga. Okey. Lepas itu dia kata plaintiff masih lagi dilantik sebagai Menteri Besar sehingga ke hari ini. Ini menunjukkan reputasi politik plaintiff di kalangan ahli parti PKR dan PHBN masih sama seperti sebelum ucapan saya. Tiada apa-apa reputasi yang terjejas, katanya. Satu perkara yang penting supaya perkara ini jangan berulang lagi. Itu dia. Oh, jadi kalau cakap fitnah, lepas tu buat tuduhan yang tak betul, lepas tu orang tu menang, lupakan. Lepas tu nanti buat lagi lah. Lepas tu kalau dia menang, lupakanlah. Tak ada apa-apa terjadi. Betulkah begitu? Tak bolehlah. Salah tetap salah. Dan tindakan perlu diambil kepada orang yang salah supaya jangan diulang lagi. Tujuan dia supaya jangan ulang lagi. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap, anda boleh layari di Sinar Harian. Sinar Harian. Bukan Sinar Harian, maafkan saya. BHarian. BH Online. bharian.com.my di BH Online. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tajuknya, ucapan saya tak menyebabkan reputasi Amiruddin terjejas. 13 Oktober 2023. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hai, kerana isu telur dan beras, MPPN gesa Mat Sabu letak jawatan. Suka-sukamu saja suruh orang letak jawatan. Suka-suka saja suruh orang letak jawatan. Kenapa dulu waktu PN berkuasa, kenapa selepas gagal tak ramai-ramai letak jawatan? Kenapa tak ramai-ramai letak jawatan? Sekarang sikit-sikit letak jawatan. Sikit-sikit letak jawatan. Kenapa dulu tak letak jawatan? Waktu ada kegagalan kah? Ada apa-apa masalah waktu Perikatan Nasional? Kenapa tak letak jawatan? Sekarang orang dah tahu ini bukan masalah daripada Mat Sabu. Bukan masalah dari Mat Sabu isu telur dan beras ini. Mat Sabu dah buat kerja. Lepas itu benda-benda macam ni di luar kawalan Mat Sabu. Itu bergantung penuh kepada faktor luaran. Jadi karena kenapa Mat Sabu nak letak jawatan? Tak apalah kalau dia letak jawatan, baik pikat dia lah. Tapi apa yang saya nak kata, jangan sikit-sikit suruh letak jawatan, jangan sikit-sikit suruh tak jawatan. Kenapa? Seorang ahli Parlimen PN menuntut Muhammad Sabu meletak jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Daripada PN Tanjung Karang, Zulkafperi Hanapi, dari PN Tanjung Karang yang membuat gesaan itu. Dia mendakwa Muhammad Sabu telah gagal menangani isu berkaitan telur mentah dan beras putih tempatan pada ketika ini. Kalaulah sikit-sikit letak jawatan, bagus semua letak jawatan lah. Bagus semua letak jawatan. Kenapa? Kelantan yang sampai sekarang masih lagi banyak masalah air. Kenapa tak suruh letak jawatan saja orang-orang yang berkaitan di sana? Jadi kenapa Mat Sabu pula kena paksa untuk letak jawatan? Kalau gentleman semua letak jawatan lah. Siapa yang tak boleh handle letak jawatan. Mana boleh macam tu? Susah lah. Bagi peluang dulu. Zulkafperi berkata, seorang pemimpin parti bukanlah kriteria bagi membolehkan seseorang pemimpin cemerlang menajui sebuah kementerian.
Cuba suruh dia konon. Cuba suruh dia konon, apa dia boleh buat? Ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara otomatik untuk diangkat sebagai menteri, katanya. Ini jelas dengan kegagalan Menteri Pertanian, Keterjaminan Makanan dan yang kelihatan dipandu dan memandu kementeriannya, katanya. Ini tersela dengan isu telur dan sekarang isu bekalan beras putih tempatan, katanya. Jadi tampak katanya, jadi saya mohon maaf Menteri Ahli Parlimen Kota Raja untuk meletak jawatan Menteri ataupun PM perlu menggantikan beliau dengan seorang yang lebih berkelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan menyelesaikan isu makanan rakyat, katanya di Dewan Rakyat. Lucu juga, aku ingat dulu ada juga kisah-kisah di mana Menteri PN cuba-cuba untuk berucap pun tak erti. Tapi lepas tu dia letak jawatan tak. Berucap pun tak erti. Sampai ada dikecam oleh artis-artis kerana ucapan dia bahasa Inggris yang lucu. Ingat tak lagi? Dia ada letak jawatan tak? Ada tak dia letak jawatan? Jadi ini ada tak? Kenapa nak suruh Muhammad Sabu letak jawatan? Jadi terdahulu Zulkifli berucap bagi membahaskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal 2023 di Parlimen. Okey, jadi anda boleh baca ini di malaysiakini.com 11 Oktober 2023, isu telur dan beras MPPN gesa Mat Sabu letak jawatan. Soalan dia, anda setujukah kalau Mat Sabu letak jawatan? Kita jumpa lagi. Bye-bye.